wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati adik saya, imam kita, Datuk AJK dan semua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita pada malam ini adalah Syekh Muhammad Badruddin Bilal Abduh yang sampai dari Turki, orang Syria, tapi sekarang ini berstatus pelarian di Turki, 7 bulan di Turki, yang mana belajar tahun akhir di Ma'had Al-Fatih Islami, yang mana ayah dia juga salah seorang syekh di sana dan juga pemegang sanad qiraah yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan inilah antara kelebihan di Syria ini, mereka ramai orang yang memegang sanad qiraat. Jadi insyaAllah kita mendengar sedikit, mungkin sedikit tazkirah dan juga isu daripada beliau, insyaAllah. Kepada muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar kamu semua? Alhamdulillah, baik. Saya gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ubarik lakum ikhwati wa akhawati fi syahri Ramadan al-mubarak, wa udzakirukum bi anna syahra Ramadan قد ذهب نصفه فكيف سنستغل نصفه الآخر. Jadi yang bagi cakap Melayu tak terjemah, Syekh mengucapkan bahawa tahniah kerana kita masih lagi dipanjangkan umur berjumpa dengan Ramadan kali ini, dan Syekh mengingatkan dah berlalu separuh dah Ramadan. Jadi kita marilah merancang bagaimana nak memanfaatkan apa yang masih berbaki dalam Ramadan ini. شهر رمضان أيها الإخوة إنما هو موسم للطاعة ولعبادة الله عز وجل، فليستغله الإنسان بالقرآن الكريم وبذكر الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالإكثار من النوافل والطاعات، لا سيما الإنفاق في سبيل الله عز وجل. Jadi Syekh mengingatkan kita bahawa Ramadan adalah musim ibadah, musim ketaatan kepada Allah. Jadi marilah sama-sama kita menggunakan waktu yang ada dalam Ramadan ini dengan memperbanyakkan tilawah, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan amal-amalan sunat, terutamanya memperbanyakkan sedekah fi sabilillah. نعم أيها الإخوة، أما عن الوضع في سوريا، وقد طلب مني أن أتحدث عن الوضع في سوريا. ماذا أحدثكم عن سوريا أيها الإخوة؟ هل أحدثكم عن آباء قد استشهدوا وماتوا أمام أعين أبنائهم، أم أحدثكم عن أطفال ذبحوا بالسكاكين أمام أعين آبائهم وأمهاتهم، أم أحدثكم عن بنات ونساء اغتصبوا أمام أعين أهلهن ثم قتلوا أمام أعين أهلهم. Jadi Syekh kata dia diminta untuk bercerita tentang Syria. Jadi dia bertanya, yang mana yang kamu nak dengar? Apakah kamu nak dengar cerita tentang ayah-ayah yang telah dibunuh di depan anak-anak mereka? Ataupun kamu nak dengar cerita tentang anak-anak yang disembelih di depan ibu-ibu mereka? Ataupun kamu hendak mendengar tentang gadis-gadis dan wanita-wanita yang dicabul di hadapan keluarga-keluarga mereka, kemudian dibunuh di hadapan keluarga-keluarga mereka, ada yang dibakar hidup-hidup di hadapan keluarga-keluarga mereka? Cerita mana yang kamu nak dengar? هل أحدثكم عن المساجد التي قد قصفت
وهدمت. هل أحدثكم كيف دخل كلاب الأسد إلى بيوت الله عز وجل ودنسوها وحرقوا المصاحف في المساجد، بل وجعلوا المصاحف مطفأة لسيجارتهم القذرة، ويفعلون ذلك وأكثر. Jadi saya bertanya, ataupun kita hendak mendengar, ataupun kita nak dia bercakap tentang masjid-masjid yang dimusnahkan, yang diletupkan, ataupun nak mendengar bagaimana tentera-tentera Asad ataupun disebutnya sebagai anjing-anjing Asad ini masuk dan mencemari masjid-masjid Allah, bahkan mereka merosak-rosakkan Al-Quran, bahkan mereka menjadikan Al-Quran itu pencucuk rokok mereka sahaja. المعركة الآن أيها الإخوة والأخوات إنما هي بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين أصحاب عقيدة وإسلام وبين أهل الباطل وأهل الكفر. Jadi peperangan yang berlaku di Syria adalah peperangan di antara iman dengan kufur, peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, di antara hak dan batil. أهل الكفر ملة واحدة. هل تعلمون أيها الإخوة أن هذا بشار الأسد وأعوانه هم شيعة نصيريون حاقدون على المسلمين، وجدوا الآن فرصة لكي يذبحوا في أبناء المسلمين، وهم في ذلك يتلقون الدعم من إيران ومن العراق. ليس فقط الدعم المادي فقط، ليس فقط الدعم المادي والمال والسلاح، بل حتى يرسلون كلابهم وخنازيرهم وجنودهم من إيران ومن العراق ليقتلوا أبناء السنة المسلمين في سوريا، بل ويحرقوهم وهم أحياء. Jadi Syekh beritahu bahawa orang kafir ini satu agama saja, kufur. Mereka adalah satu pegangan. Jadi Bashar al-Assad ini akidah dia adalah Syiah Nusairiyah Alawiyah, yang mana dia telah dalam isu ini, dalam kempennya untuk mempertahankan jawatan dia ini, dia telah mendapat bantuan penuh daripada Iran, daripada Iraq dan daripada Syiah seluruhnya. Bantuan ini bukan sekadar bantuan harta, bukan sekadar bantuan senjata, tetapi orang-orang daripada Iran, orang-orang daripada Iraq sendiri datang membantu untuk membunuh, mengerebut peluang untuk menyembelih orang muslimin yang berada di Syria. نعم أيها الإخوة، إن خطر الشيعة في كل مكان. إذا دخلوا هم كمثل الحية، هكذا شبهها الشيخ كريم راجع حفظه الله وقد كان هنا في ماليزيا، شبهه مثل الحية والثعبان الذي يمكر هكذا تحت التراب، فإذا ما وجد الفرصة المناسبة انقض على فريسته وقضى عليها. Jadi Syekh mengingatkan kita bahawa Syiah ini sangat berbahaya. Syekh Quraim Raja yang baru ni sampai ke Malaysia, Syekh merupakan Syekh Qura dan merupakan pemegang sanad tertinggi di dunia pada hari ini. Antara dia dengan Rasulullah SAW hanya ada 27 guru. Dia yang ke-28. Jadi siapa ambil daripada dia itu ada 28 orang sanad antara dia dengan Rasulullah. Syekh Quraim menyifatkan bahawa orang Syiah ini dia bergerak seperti ular, sangat perlahan, tidak dapat dirasai. Jadi apabila dia mendapati peluang atau peluang untuk memusnahkan mangsanya, maka mangsanya tidak akan dapat lari ke mana lagi. فقد حذر الشيخ عندما كان هنا، حذر أهل ماليزيا بل وحذر المسلمين كلهم من خطر هؤلاء، لأنهم يتربصون ويتربصون وهدفهم ضرب الدين وضرب العقيدة الإسلامية. بل وأضاف معلومة: إن جمهورية الإسلامية الإيرانية الكبرى التي أنشئت إنما كان منشأها في فرنسا، وتعاقدت عليها الدول الغربية لضرب الإسلام في البلاد العربية والمسلمة. Jadi
Syekh juga memberitahu kepada kita bahawa Syiah ini niatnya satu sahaja, iaitu ingin memusnahkan Islam, menghancurkan Islam sedaya yang dia mampu. Dan bahaya ini diingatkan lagi sekali oleh Syekh Quraim bahawa mereka ini tidak akan membiarkan Islam ini. Dan Syekh Quraim juga menambah, ini Syekh Badruddin, dan saya sendiri mendengar penyampaian Syekh Quraim itu. Syekh Quraim sendiri menambah bahawa kerajaan Republik Islam Iran hari ini, namanya lah, bukan Republik Islam, Republik Syiah, telah diasaskan revolusi itu di Perancis dengan persetujuan semua negara barat bahawa ini adalah senjata baru untuk menghancurkan Islam di tanah Arab sendiri. ولكنهم كانوا يظهرون الإسلام. 40 عاما في سوريا كانوا إذا كانت الأعياد والمناسبات يأتي الرئيس أمام التلفاز وهو يصلي أمامنا ويظهر أنه مسلم ويظهر أنه من أولياء الله الصالحين، ولكنهم والله حقدة كفرة فاجرون يحاربون الإسلام منذ 40 عاما، ولكنه كان سرا إلى أن ظهر منهم شيئا فشيئا. لم يكن يوجد في سوريا ديمقراطية، لم يكن يوجد في سوريا حرية، لم نكن نسمع بكلمة الحرية. ما كان يستطيع الآباء أن يتكلموا بين أبنائهم، بل حتى بين أنفسهم أن يتكلموا عن الحرية، لأنه يعلم أن مصيره سيكون في الاعتقال والحبس والسجن ثم إلى القبر. Jadi bagaimanapun mereka ini merahsiakan kedengkian ini, permusuhan ini dirahsiakan. Selama 40 tahun sekiranya ada sebarang perayaan, sebarang sambutan, maka Presiden negara Syria lah yang akan mengimami solat-solat dalam perayaan itu, solat hari raya ke, solat tarawih ke. Jadi yang solat jemaat pun bahkan mereka ini akan menjadi imam. Dia menampilkan dirinya ini sebagai seorang Muslim, bahkan membawa watak-watak wali-wali Allah. Jadi permusuhan dia dengan Islam selama 40 tahun ini adalah permusuhan yang dirahsiakan. Bagaimanapun mereka ini adalah musuh-musuh yang sangat-sangat dengki dengan Islam. Di dalam hati mereka ini tidak ada sebarang rasa hak kepada orang lain. Jadi Syria ini adalah negara yang tidak pernah merasa demokrasi, tidak ada sebarang kebebasan. Bahkan nak bercerita tentang kebebasan, tentang bebas bersuara ini, seorang ayah tak berani mencerita kepada anak dia. Bahkan nak bercakap seorang-seorang pun tentang kebebasan ini, nak merungut seorang-seorang pun tidak berani. Kerana siapa yang bersuara tentang menceritakan kebebasan ini tahu dah di mana akhir dia nanti. Mana dia akan dipenjarakan dan berada dalam penjara sehinggalah dia berpindah ke dalam kubur. قد يسألني أحدكم ألا يوجد عندكم انتخابات؟ أقول نعم يوجد انتخابات، ولكن دائما نتيجة الانتخابات 99.9999 للأسد وأعوانه، معروفة النتيجة دائما انتخابات وهمية. Jadi ada orang tanya dia, tak ada pilihan raya ke? Dia kata ada pilihan raya. Tapi setiap kali pilihan raya 99.99% adalah berpihak kepada Asad. نعم أيها الإخوة، 40 عاما من الظلم ومن استعباد العباد ومن الظلم إلى أن شاء الله عز وجل أن ينتفض هذا الشعب، أن يصحو، وأذن الله عز وجل له أن يطالب بحريته رغم أنها ثمنها غال عندنا في سوريا. أيها الإخوة، الحرية غالية عندنا في سوريا، ثمنها الدماء، ثمنها أرواحنا.
كانوا يخرجون وهم ينادون بالحرية وهو يعلم أن روحه سوف تنتزع أو قد يموت بعد قليل. Jadi selepas 40 tahun, akhirnya Alhamdulillah Allah telah memberi satu ruh baru untuk mereka memperjuangkan kebebasan. Tapi dia kata harga kebebasan di Syria ini sangat-sangat mahal. Mereka terpaksa keluar di jalan-jalan mengucapkan hurriyah atau kebebasan itu sendiri, dengan mereka tahu bahawa sebentar lagi nyawa mereka akan melayang. Jadi mereka terpaksa membayar darah ini untuk mendapatkan kebebasan pada generasi yang akan datang. أحكي لكم قصة أول مظاهرة خرجت في درعا، وهي قصة أطفال درعا. هؤلاء الأطفال قد شاهدوا في التلفزيون عن ما حصل في قبلنا في مصر في تونس، ويكتبون حرية وهكذا، فهم يلعبون، كتبوا على اللوح حرية، الشعب يريد إسقاط النظام، أطفال يلعبون. فإذا بالدولة ترسل كلابها ويعتقلونهم ويضعونهم في السجون ثم يعذبونهم، بل وقلعوا أظفارهم، قلعوا أظفارهم أيها الإخوة، أطفال، لأنهم كتبوا حرية، الشعب يريد إسقاط النظام وهم يلعبون. جاء آباؤهم يطالبون بهم، جاء آباؤهم وهم يطالبون بهم، نريد أبناءنا، أعطونا أبناءنا، إن كانوا قد أخطأوا فنحن نحاسبهم. قالوا لهم وبكل حقارة انسوا أبناءكم، لا تفكروا بأبنائكم، خلاص انسوا أبناءكم، ائتوا بغيرهم، وإن لم يكن عندكم الرجولة أن تأتوا بغيرهم فهاتوا نساءكم نحن نأتي لكم بأطفال غيرهم. انظروا إلى هذه الحقارة وهذه الأجوبة التي كانت تخرج منهم. Jadi Syekh menceritakan kepada kita bagaimana permulaan revolusi ini, revolusi sekarang. Jadi kisah ini bermula dengan kisah anak-anak di Dar'a. Dar'a ini salah satu kawasan di Damsyik di Syria. Saya kita lebih ada tentang Syria. Jadi mereka ini melihat sebelum berlaku ini, waktu itu tengah kemuncak Arab Spring, yang mana Tunisia telah bertukar kerajaan, Libya sedang berperang, Mesir tengah berdemonstrasi. Jadi mereka melihat di TV orang menulis di dinding-dinding, rakyat ingin menjatuhkan kerajaan, ataupun rakyat ingin menjatuhkan rejim. Jadi mereka pun menulis benda yang sama, Al-Sya'b yurid isqat an-nizam, di dinding kawasan mereka bermain. Jadi perkara ini adalah benda yang tidak pernah berlaku di Syria selama beberapa puluh tahun. Jadi mereka semua ditangkap oleh tentera-tentera yang prinsip-prinsip yang ada. Mereka dipenjarakan, bahkan diseksa. Anak-anak ini diceritakan sekitar 10 hingga 15 tahun umur mereka. Dicabut kuku mereka semua. Jadi apabila telah jelas berita mereka ini ditangkap, ayah-ayah mereka datang ke penjara untuk meminta semula anak-anak mereka dibebaskan. Jadi mereka mengatakan bahawa sekiranya anak-anak kami bersalah, maka kami akan mengajar mereka, kembalikan anak-anak kami, biar kami yang mengajar mereka. Jadi tentera ini menjawab apa? Lupakan anak-anak kamu ini, kamu pergi buat anak baru. Sekiranya kamu dah tak mampu nak buat anak baru, buat mari isteri kamu, kami beri anak baru kepada kamu. فخرج آباؤهم في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في مظاهرة سلمية، لم يحملوا حجرا، لم يحملوا سلاحا، إنما مطالبة بالحرية، مطالبة بأبنائهم الذين اعتقلوا في السجون، فما كان الرد عليهم
إلا بالاعتقاد منهم أكثر وبتوجيه الرصاص المباشر على صدور أولئك الأبرياء الذين لا يحملون شيئا. وهكذا صارت تزداد المظاهرات، وصارت تخرج في حمص، وتخرج في حلب، وفي دمشق، وفي ريف دمشق، وصارت تخرج المظاهرات ويضربون عليها بالرصاص، ثم صاروا يضربون بأكثر وأكثر إلى أن صاروا يهدمون البيوت. أيها الإخوة، تأتي طائرة سكود، سمعتم طائرة سكود؟ طائرة سكود تأتي هذه فتقصف، فتذهب 4 أبنية 5 أبنية يذهبون، لا يبقى منها شيء. Jadi apabila anak-anak mereka tidak dapat dibebaskan dengan negosiasi, jadi mereka pun selepas salat Jumaat keluar berbuat demonstrasi memohon dibebaskan anak-anak mereka. Jadi demonstrasi ini tidak dilayan dengan baik langsung, walaupun demonstrasi ini demonstrasi aman. Mereka ini sebahagian besarnya ditangkap dan sebahagian yang lain ditembak semasa demonstrasi itu juga. Dan perkara ini, apabila perkara ini berlaku, menyebabkan demonstrasi ini semakin merebak, sehingga akhirnya Homs keluar berdemonstrasi, di Hama keluar berdemonstrasi, di Halab keluar berdemonstrasi. Jadi apabila demonstrasi ini telah melibatkan kelompok yang ramai, ia tentera segera mengambil tindakan yang lebih ganas, iaitu menembak peluru hidup kepada demonstran dan juga menggunakan jet berjuang Sukhoi ataupun Sukhoi yang kita beli baru ni, dengan menggunakan jet itu untuk meletupkan bangunan-bangunan, rumah-rumah kediaman. Sedangkan satu bom yang dilemparkan aku boleh mampu merobohkan 4 hingga 5 bangunan serentak. وأنا لا أتكلم هذه الأفكار لأنني قرأتها في جريدة أو قرأتها في التلفزيون فقط أيها الإخوة. أحدثكم وفي كل فكرة لها أمثلة واقعية في ذهني قد رأيتها. ومن آخر الأمثلة السكون زرت في منطقة اسمها أرض الحمراء. أرض الحمراء هذه جاء قصف سكون، وأنا ذهبت إلى المنطقة وعاينتها وشاهدت ورأيت الأطفال وتكلمت معهم، بل وتكلمت مع الأهالي وسألتهم. جاءني أحدهم قال لي أنا خرجت لآتي بالطعام لأهلي، خرجت لآتي بالطعام لأهلي فرجعت وإذا بي لا أجد البيوت، لا أجد الجيران، لا أجد أبنائي، لا أجد بيتي. Jadi saya kata dia tak mahu nak cerita banyak sangat apa benda-benda yang berlaku. Dia cuma menceritakan beberapa contoh yang dilihat dengan mata kepala dia sendiri. Jadi satu kawasan namanya Al-Hamra. Al-Hamra ini telah ditembak dengan skat. Al-Hamra ini di Aleppo. Jadi apabila dia datang, dia berjumpa dengan seorang lelaki. Seorang lelaki ini cerita, sebenarnya salah satu bangunan itu adalah rumah lelaki ini. Dia keluar untuk mencari makanan untuk keluarga dia. Makanan memang sukar untuk didapati. Jadi apabila dia balik, tak ada dah rumah dia, tak ada dah bangunan-bangunan rumah-rumah jiran dia. Bahkan jiran-jiran dia pun dah tak ada, anak-anak dia pun dah tidak ada. Sekadar dia keluar pergi cari makanan, balik jadi kawasan baru, macam magic. Tak ada. Kita pergi mari Sarawak ni, balik tengok tak ada dah rumah kita, lorong kita tu tak ada, sama rata kawasan. هذا مثال والأمثلة كثيرة أيها الإخوة. المعاناة شديدة والوضع عصيب، ولكنني أبشركم أيها الإخوة بأننا في سوريا شعب صامد قد خرج في سبيل الحرية وفي سبيل رفع كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتراجع عن ذلك، قد قدم دماءه وقدم أرواحه ولن يتراجع عن هذه الراية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في المظاهرات الكلمة التي تبدأ، أول كلمة يبدأون في المظاهرة تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. هذه الكلمة التي يبدأون بها ويقولون إذا ما جاء كلاب الأسد ليقتلهم يقولون يا الله من غيرك، يا الله يا الله من غيرك يا الله. يعني ليس لنا معين إلاك يا الله، ليس لنا نصير إلاك يا ربنا فانصرنا وأعنا. Jadi Syekh menceritakan bahawa walaupun itulah penderitaan-penderitaan, itulah kemusnahan-kemusnahan, tetapi bergembiralah kerana masih lagi kekal di sana saudara-saudara kita yang teguh berdiri mempertahankan bumi itu. Di sana masih lagi ada saudara-saudara kita yang tegar mempertahankan kalimah la ilaha illallah, memegang panji la ilaha illallah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran Al-Karim. Dan awal-awal ataupun dalam tempoh demonstrasi, mereka tidak memulakan dengan perkataan yang lain, melainkan dengan takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Dan tidak, apabila datang sahaja tentera-tentera Bashar ini, mereka tidak menyanyikan perkara lain melainkan ya Allah, tidak ada Tuhan bagi kami, tidak ada sesuatu yang kami harapkan melainkan Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang kami harapkan melainkan Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang kami harapkan melainkan Engkau ya Allah. نعم أيها الإخوة، فنحن صابرون بإذن الله عز وجل ونظرنا إلى المسجد الأقصى. خطوتنا الخطوة الأولى لتحرير المسجد الأقصى وللصلاة في المسجد الأقصى إنما هي في سوريا أيها الإخوة. هؤلاء الكلاب الحاقدون الحاسدون بشار الأسد وأعوانه 40 عاما كانوا حماة لإسرائيل، حماة لإسرائيل، فهي تعينهم الآن، لا تريدهم أن يذهبوا لأنهم 40 عاما لم يطلقوا رصاصة واحدة إلى الإسرائيليين، بل كانوا حماة لهم وكانوا مدافعين عنهم. Matlamat kita ataupun hadaf kita yang sebenar adalah Al-Aqsa. Tetapi untuk membebaskan Al-Aqsa itu tidak kita kena bebaskan Syam. Kerana Syam ini adalah pintu kepada kemenangan Al-Aqsa, kemenangan Palestin. Kerana selama 40 tahun ini Bashar adalah pelindung terbaik kepada tentera Israel. Selama 40 tahun ini macam-macam kita dengar Bashar dengan Syria dengan Israel. Syria ni antara yang menyokong Mujahidin, Syria ni yang bermusuh dengan Hamas, bermusuh dengan Israel. Tetapi sebenarnya dalam tempoh 40 tahun ini tidak ada satu peluru pun ditembak ke arah Israel daripada Syria. Sebab itulah hari ini Israel mempertahankan Bashar ini. Kerana sekiranya orang lain naik, maka hilanglah benteng utamanya untuk mempertahankan Israel. Jadi selama 40 tahun ini Bashar telah memelihara Israel dengan sebaik-baiknya. Dan Israel sekarang ini berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan Bashar tidak digulingkan. في الظاهر تزعم أمريكا وإسرائيل أنها تساعد الشعب السوري. كذبوا والله أيها الإخوة. سأقول لكم بماذا يساعدون. يقال إن في سوريا أزمة فيعقدون اجتماعا ومؤتمرات ويدعون فيها إلى الطعام، هم يعني يأكلون، وسوف نفكر في القضية السورية. سنرسل مبعوث الأمم المتحدة لكي ينظر ماذا يحصل في سوريا. سوف نجري بيانا ونكتب تقريرا لكي نعرف ما يجري في سوريا حتى نساعد الشعب السوري. كله كذب ودجل على الشعب السوري. الدم السوري يجري واللقاءات والمؤامرات تجري إلى الآن. Jadi yang dicanangkan dalam berita hari ini adalah Israel dan Amerika dan juga kuasa